Bismillahirrahmanirrahim. Serangan ke atas Oman. Oman ialah negeri yang ada sampai hari ini, Oman, negeri Oman. Penduduk Oman menerima Islam sejak zaman Rasulullah SAW melalui utusan baginda Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang membawa sepucuk surat kepada kedua-dua orang pemimpin ulama mereka yang berpengaruh, iaitu Jaifar bin Al-Jalanda dan Abbad bin Al-Jalanda, dua beradik. Salihullah SAW telah wafat dan banyak kabilah Arab yang murtad dan menyeleweng daripada Islam. Mereka tetap teguh bersama Islam. Ini istimewa orang Oman. Dua beradik ini masuk Islam bila terima surat Nabi yang dibawa oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Lepas baca surat, dengar penjelasan, terus masuk Islam. Dua orang ni ialah pemimpin. Orang ramai apa ikut masuk Islam. Terdapat seorang pemimpin kabilah yang berpengaruh di Oman, iaitu Laqit bin Malik Al-Azdi. Dia dikenali dengan gelaran Zuttaj, pemilik mahkota, kerana memakai mahkota. Dia juga mengaku menjadi Nabi serta membawa bala tentera untuk memerangi orang-orang yang beriman. Ada juga hak pengaruh. Kalangan orang Oman ni ada seorang pemimpin, iaitu Laqit bin Malik Al-Azdi, gelaran Taj. Raja lah. Raja sebelah wilayah di Oman. Bukan saya murtad, mengaku jadi Nabi. Keadaan yang berlaku memaksa orang-orang beriman menyelamatkan diri dan bersembunyi di bukit bukau sekitar Oman bersama pemimpin-pemimpin mereka. Dalam pada itu, sementara menunggu kedatangan bala tentera bantuan dari Madinah, Jaifar menghantar perutusan untuk meminta bantuan daripada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jaifar, dua beradik ini mengarahkan orang yang beriman bersembunyi di bukit. Kerana mereka yang murtad ni sangat ganas, ada kekuatan senjata. Bukan dibantu oleh Parsi pula, kita akan baca kisahnya. Menyebabkan mereka bersembunyi dan atas surat pada Abu Bakar minta bantuan. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar dua bala tentera yang diketuai oleh dua orang sahabat, iaitu yang pertama Huzaifah bin Mihsan Al-Ghalfani dari Himyar supaya pergi ke Oman. Yang kedua Arfajah bin Harsamah Al-Bariqi dari Al-Az supaya pergi ke Mahrah. Mahrah ni di Oman juga, dengan ketetapan Huzaifah sebagai amir ketua. Tugaskan dua orang, Huzaifah dengan Arfajah, tapi Huzaifah jadi ketua tertinggi, pergi ke Oman. Kemudian para pemimpin Islam di Oman diarahkan agar mengadakan muafakat dengan mereka berdua. Selesai menjalankan tugas dan bila-bila masa sahaja tiba di Oman, Ikrimah radhiyallahu anhu diarah oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menuju ke Oman dan Mahrah. Di sana kita baca dulu pasukan yang memerangi Ikrimah, yang memerangi Musailamah Kadzab, Bani Hanifah tu, iaitulah pasukan Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal yang masuk Islam, seorang penglima tentera zaman Nabi, zaman Bakar. Diarahkan supaya pergi ke Oman dan Mahrah, bantu untuk lawan murtad ni. Huzaifah dan Arfajah pula diperintahkan supaya mengikuti Ikrimah radhiyallahu anhu, dan akhirnya mereka bertemu di satu tempat bernama Lijam, terletak sebelum tiba di Oman. Mereka terus menghantar perutusan kepada pemimpin Islam di Oman, atau mesej kepada pemimpin yang ada di Oman, kedatangan mereka. Ketibaan mereka diketahui oleh Laqit, iaitu pemimpin kumpulan murtad itu, lalu mengarahkan pengikutnya bersiap sedia untuk berperang. Musuh mengambil tempat di kawasan bernama Daba, yang merupakan pekan dan pasar di daerah itu. Adapun Jaifar dan Abbad
keluar dari kubu pertahanan mereka lalu menuju ke suatu tempat bernama Suhar untuk dijadikan markah perang. Pada masa yang sama, mereka memaklumkan kedudukan mereka kepada ketua-ketua badan tentera bantuan. Akhirnya berlakulah pertempuran yang sengit. Perang tentera Islam dengan puak-puak yang murtad. Pada saat yang mencemaskan, berhadapan dengan jumlah musuh yang lebih besar, itu bantuan tentera Islam tiba dengan badan tentera yang terdiri daripada kabilah Najah dan Ummul Qais. Turut bersama badan tentera itu ialah para pemimpin mereka yang handal berperang. Dua kabilah yang handal berperang, bantu sama. Kekuatan tentera bantuan akhirnya memberikan kemenangan kepada tentera Islam. Tentera musuh seramai 10,000 orang berjaya dibunuh. 10,000 dibunuh. Tentera musuh, sejumlah besar harta ghanimah yang memenuhi pasar berjaya dirampas. Ini perang Oman. Faktor terbesar kemenangan Islam di Oman ialah yang pertama, pemimpin mereka yang pintar dengan mengumpulkan pengikut dalam kalangan orang-orang beriman dengan jumlah yang besar. Selain itu, kebijakan pemimpin itu membawa mereka bertahan di Bukit Bukau yang menjadi benteng pertahanan semula jadi dan sabar menunggu tentera bantuan tiba. Kejayaannya ialah kerana pemimpin dia bijak. Bila dengar musuh murtad ni tu panggil orang ramah. Ajak pergi bukit belaka. Dok duduk rumah masa ni, dok tunggu di rumah. Dok. Dia atur, pemimpin dia bijak pandai. Nak selamatkan iman, dia ajak semua pengikut-pengikut kumpul pergi ke bukit. Bukit ni pertahanan semula jadi. Orang nak cari payah. Sembunyi bukit. Ini yang pertama. Yang kedua, dok kita macam dulu bila berlaku peristiwa Bintang 3 di tanah Melayu zaman dulu kan. Padahal Bintang 3 7 orang ni, orang kita beribu tak lawan. Duduk rumah masing-masing. Duduk congok je tak mana nak lawan duduk. Itulah bodoh. Bila penjajah mari, tunggu je mari di rumah. Supaya daripada dia beritahu apa masa kita boleh mari sejik. Tak ada apa-apa tak ganggu pun. So, tak mampu begitulah. Ini bengongnya kita ni, tak pandai. Pemimpin ni pandai. Bila berlaku murtad je terus dia kumpul. Orang-orang dia terus pergi ke bukit, kumpul sana. Yang kedua, kedatangan tentera Islam daripada kabilah Bani Juzais, Bani Najiyah dan Bani Abdul Qais yang ikut berperang dengan gagah berani. Mereka bukan sahaja mempunyai iman dengan teguh, malah datang membantu dengan penuh kerelaan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menentang musuh dan menyelamatkan saudara seagama yang berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Yang pentingnya daerah lain beriman pergi tolong. Pergi bantu. Ni dok tolong duduk kampung dah cara lah, biar dia lah. Ni tak pandai, ni dok. Yang beriman ni tolong, bantu atau bantuan. Selamatkan saudara yang se-Islam. Yang ketiga, gabungan 3 pasukan tentera yang diselaraskan dengan seorang pemerintah tentera iaitu Ikrimah radhiyallahu an. Akhirnya mereka berjaya melaksanakan tugas dengan teratur dan rapi mengikut strategi yang telah dirancang. Ini kebijaksanaannya. Jadi itu pulang pada kebijaksanaan lah. Kita kena sedar bahawa jihad ni adalah wajib. Mempertahankan agama adalah wajib. Kita kena sedar. Jangan agama ni masing-masing dah secara lah. Musuh mari lo, mari jajah lo. Duduk balas sama sendiri. Musuh dah lawan. Ini lemahnya kita. Ini kita kena belajar bagaimana sahabat zaman dulu mempertahankan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Serangan ke atas Bahrain. Bahrain ialah negeri di Teluk. Ada sehingga hari ini. Penduduk Bahrain menganut Islam. Setelah kedatangan Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu an, seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rajanya yang bernama Munzir bin Sawi radhiyallahu an.
Raja Bahrain itu memerintah dengan adil, mengikut syariat Islam, dan disayangi oleh rakyat jelatanya. Bahrain masuk Islam sejak zaman Nabi SAW. Bila mereka terima surat Nabi yang dibawa oleh Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, baca surat Nabi, dengar penjelasan Ala bin Hadrami, Raja Bahrain Munzir bin Sawi radhiyallahu anhu dianggap sahabat kerana dan dengan Nabi. Belum tak bertemu. Raja ni masuk Islam dan terus jadi raja, tak dia pecat, jadi raja. Jadi raja. Memang kalau masuk Islam raja juga, tak dia pecat. Dia merintah dengan syariat dengan adil. Malangnya bagi dia mangkat. Sebaik saja Rasulullah SAW wafat, tiba-tiba sebahagian besar penduduknya menjadi murtad dengan melantik seorang raja yang murtad bernama Al-Munzir bin An-Nu'man Al-Gharur. Raja ni wafat, meninggal dunia, mangkat. Selepas Nabi mati sama. Naik raja baru. Raja baru murtad, keluar daripada Islam. Al-Munzir bin Nu'man Al-Gharur, raja yang murtad. Terdapat seorang pemimpin alim, iaitu Al-Jarud bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Dahulunya beliau sempat menuntut ilmu daripada Rasulullah SAW. Beliau telah mengambil langkah untuk segera pulang ke kampungnya dan mengumpulkan mereka di satu tempat, lalu menyampaikan pidatonya. Di sana ada seorang alim. Alim ini asal dia padri, Al-Jarud bin Mu'alla radhiyallahu anhu, Al-Mu'alla. Dia pergi ke Madinah, masuk Islam, kemudian tak balik, belajar dengan Nabi, mengaji. Nama Nabi puji dia, dia seorang yang berilmu, nama dia padri. Lepas masuk Islam, tunggu di Madinah mengaji dengan Nabi. Nabi wafat. Dengar penduduk Bahrain murtad, dia balik ke kampung dia, menyampaikan pidatonya, menyampaikan ucapan, "Ya ma'syara Abdul Qais, inni sa'ilukum an amrin fa akhbiruni in alimtumuhu wa la tujibuni illam ta'lamuh." Ucapan dia sangat berkesan. Dia panggil penduduk kampung dan berucap, "Wahai kaum Bani Al-Qais, aku mahu bertanyakan kepada kalian tentang suatu soalan. Jawablah pertanyaanku sekiranya kalian mengetahuinya. Jika kalian tidak mengetahui akan jawapannya, maka janganlah kalian menjawabnya. Aku nak tanya kamu satu soalan. Kalau kamu dapat jawab. Tak boleh jawab, jangan jawab." Mereka berkata, "Aku nak tanyamu soalan, beritahu jawapannya kalau kamu tahu, kalau tak tahu jangan jawab." Mereka berkata, "Sal, tanyakanlah apa yang kamu inginkan." Sila tanya. Orang kampung tanya apa? Al-Jarud bertanya, "Ata'lamuna annahu kana lillahi anbiya'u qabla Muhammad?" Mudah ya soalan. Adakah kalian mengetahui bahawa Allah pernah mengutuskan nabi-nabi sebelum diutuskan Muhammad? Mau dengar tak? Belum pada Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang dilantik oleh Allah. Kamu tahu? Mereka menjawab, "Naam, ya. Ada nabi-nabi zaman dulu dilantik oleh Allah sebelum Muhammad." Al-Jarud bertanya lagi, "Ta'lamunahu am tarawnahu?" Adakah kalian sekadar mengetahuinya atau pernah berjumpa dan melihat nabi-nabi itu? Kamu dengar cerita ke? Kamu pernah jumpa nabi-nabi itu?
Dia tanya orang kampung. Mereka menjawab, na'lamuhu, kami tidak pernah melihat dan berjumpa mereka, bahkan kami hanya mengetahuinya sahaja. Kami dengar cerita ada Nabi-Nabi. Zaman dahulu ramai-ramai orang cerita. Kami tak pernah jumpa Nabi-Nabi ni. Jarud bertanya lagi, fama fa'alu, apa yang telah terjadi kepada para Nabi itu? Nabi-Nabi itu di mana sekarang? Di mana sekarang Nabi-Nabi itu? Yang kamu tahu cerita, mudah. Mereka menjawab, matu, mereka semua telah meninggal dunia. Nabi-Nabi itu mati dah. Mati dah. Tak ada dah. Mati belaka Nabi-Nabi. Al-Jarud terus menegaskan, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mat kama matu wa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka sesungguhnya Muhammad juga telah mati seperti mana meninggalnya nabi-nabi terdahulu. Maka aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu rasulnya. Kalau Muhammad mati, Nabi yang mati, aku tetap percaya tak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mereka berkata, orang kampung jawab, wa nahnu aidan nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anta afdaluna wa sayyiduna. Orang kampung kata, kami juga mengakui dan percaya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kamulah sebaik-baik pemimpin kami dan seorang ketua yang terbaik. Kami macam kamu juga percaya tak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Engkau lah pemimpin yang baik, pemimpin yang menyelamatkan kami yang baik. Mereka semua teguh beriman. Mereka berada di kampung bernama Juwasa. Mereka juga mendirikan sembahyang Jumaat dan menjadikan kampung pertama bersemua daerah yang ditimpa bencana murtad. Ini kampung yang dapat mempertahankan Islam. Kumpulan yang beriman ini telah dikepung oleh musuh dari segenap penjuru. Malahan disekat daripada mendapat bekalan makanan dan minuman. Keadaan itu menyebabkan mereka terpaksa berlapar dan dahaga yang dahsyat sehingga ada yang hampir mati. Namun mereka tetap bersabar dalam mempertahankan iman dan Islam. Menyebabkan kampungnya dikepung. Bukan kepung saja, disekat makanan, disekat minuman, di padang pasir pula, menyebabkan lapar dan dahaga. Bukan sekat subsidi, teruk lagi. Kita sekat subsidi dah tahan dah. Sekat makan, sekat minum, menyebabkan hampir mati kelaparan, mati kehausan. Khalifah Bakar radhiyallahu anhu menghantar bala tentera yang dipimpin oleh Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Mereka terpaksa mengharungi padang pasir yang luas sehingga perjalanan sangat jauh dan sukar, dengan dibekalkan bekalan terhad yang dibawa oleh unta kenderaan paling penting di padang pasir. Jarak antara Madinah dengan Bahrain terlalu jauh, 1000 kilometer. Kalau tengok peta, 1000 kilometer jauhnya. Tengah jalan tu tak ada apa, padang pasir, Ar-Rub'ul Khali. Sekarang ni nama Ar-Rub'ul Khali, padang pasir yang tak ada orang. Tak ada orang sanggup hidup situ, di mana semua bekalan ada di atas unta bersama kuda yang jadi tunggangan dia. Perjalanan itu ditempuh dengan sifat kesabaran yang tinggi. Mereka mampu menghadapi cabaran
dan ujian hanya mampu ditanggung oleh orang-orang yang beriman dengan ikhlas. Perjalanan 1000 kilometer yang jauh, mungkin makan sebulan nak sampai. Makanan bekalan ada tahun tu. Hanya mereka yang sabar saja boleh musafir jauh ini. Maka Allah menurunkan pertolongan yang luar biasa apabila orang yang mengetahui tentera Al-Ala bin Al-Hadrami yang terkenal dengan kuat ibadat dan diperkenankan doanya, maka berlakulah karamah, perkara luar biasa daripada orang yang saleh yang menambahkan lagi kekuatan iman kepada tentera Islam. Berlaku satu karamah. Kalau Nabi mukjizat, orang tak Nabi karamah. Karamah ni wali. Berlaku Al-Ala Al-Hadrami. Di sini tertinggal, tak disebut kisahnya. Saya tulis tapi tak masuk dalam buku ni. Ceritanya, oleh kerana letih berjalan, mereka tertidur semua. Tertidur, kejut, bangun daripada tidur, unta dan kuda terlepas habis. Terlepas unta dan kuda, tak ada seekor. Bekalan ada atas belakang unta. Kuda pun tak ada, habis, hilang, tak ada. Mereka terperangkap di padang pasir. Ada yang menangis, matilah kita kali ini. Makanan tak ada. Tak ada makanan. Minuman tak ada. Unta terlepas. Habis, padang pasir sayup batu memandang. Al-Ala kata tak apa. Kita ni orang Islam, kita sabar Nabi. Kita sabar menghadapi ujian ini. Mereka bertayamum, semayang, sampai subuh. Al-Ala berdoa kepada Allah Ta'ala. Sudah semayang subuh. Berdoa dalam keadaan berdiri lutut. Berdoa, tak berhenti berdoa minta pertolongan Allah. Hari makin cerah. Matahari naik, mereka nampak bayangan air daripada jauh. Air daripada jauh. Terus berdoa. Makin dekat, mendekat air sungguh. Ini luar biasa. Luar biasa. Makbul doa Al-Ala bin Al-Hadrami. Mari air sungguh. Air. Macam tasik mari. Lalu mereka minum. Mereka mandi. Segar. Kemudian binatang unta dan kuda yang terlepas tadi dah segar juga. Dia bau air. Bau air habis mari mereka. Untuk unta dan kuda-kuda mari. Ini perkara luar biasa berlaku. Karamah. Para Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Ini berlaku. Disebut dalam kitab. Tetapi dia tertinggal. Tak dimasukkan di sini. Sebaik saja bala tentera Al-Ala menghampiri Bahrain, mereka terus bertemu dengan Qais bin Qasim Al-Minqari bersama kaumnya. Ini termasuklah bertemu dengan Sumamah bin Asal radhiyallahu anhu bersama kabilahnya yang datang lengkap dengan senjata untuk membantu. Bertemu pasukan lain, pasukan sudah ada di situ dekat daerah. Berjumpa pasukan Al-Ala. Pada masa yang sama juga Al-Jarud bin Al-Mu'alla menghantar tentera bantuan yang terdiri daripada penduduk Bahrain yang masih beriman berjumlah 4,000 orang anggota. Al-Jarud Padri tadi, penduduk kampung dia yang beriman 4,000 orang bergabung. Adapun golongan murtad pula, mereka mendapat tentera bantuan daripada Parsi berjumlah 9,000 orang anggota bersama 3,000 orang sedia ada yang telah murtad. Jumlah keseluruhan tentera musuh adalah sama 12,000 orang anggota. Pok-pok murtad dapat bantuan daripada Parsi, kuasa besar dunia. 9,000 askar.
Orang murtad ada 3,000 je. Orang murtad ada 3,000, mari 9,000 jadi 12,000. Jika dibandingkan dengan tentera Islam pula hanya berjumlah 4,000 orang. Tentera Islam 4,000, wafat murtad 12,000. Dua kali ganda. Sekiranya golongan yang murtad itu tidak mendapat bantuan yang besar dari Parsi, nascaya mereka tidak berani berhadapan dengan tentera Islam. Tentera Islam memilih strategi dengan menggali kubu untuk bertahan, sehingga musuh yang ramai itu gagal menewaskan mereka, manakala tentera Islam pula menyerang setiap kali berpeluang. Keadaan itu berlaku dalam masa sebulan. Bertempur sebulan. Letih ni. Sebulan berperang. Berperang dengan pedang. Pedang sungguh, bukan pedang kayu ni. Pedang sungguh. Dengan pedang sungguh. Bawa pedang kayu, main apa pedang kayu? Buat pedang sungguh lah. Perang dengan anak panah. Berlawan. Pada satu malam, puak-puak ni berkubu. Yang murtad ni ada kota, dalam kota berkubu. Ada kubu, ada kota. Pada satu malam mereka mendengar suara bising dan riuh rendah di kawasan musuh. Al-Ala terus menghantar anggota risikan untuk mengintip keadaan musuh, lalu mendapati bahawa mereka dalam keadaan mabuk meminum arak. Al-Ala dengan segera mengarahkan serangan ke dalam kawasan musuh itu. Tengah malam dengan riuh. Riuh hala apa atau pengintip. Pasal apa puak ni riuh? Apa pula ni bersorak riuh? Rupanya mabuk arak. Dia mana arak mabuk? Orang molek dia mabuk. Tengah mabuk ni serang lah. Orang mabuk orang tengah di kepala. Tentera Islam serang. Akhirnya tentera Islam berjaya mengalahkan musuh dengan berjaya membunuh sejumlah besar tentera, termasuk para panglima perang, dan menawan sebahagian besar tentera musuh. Mereka yang ditawan termasuk pemimpin murtad Bahrain, iaitu Al-Munzir An-Nu'man, raja kena tawan juga. Termasuk raja murtad kena tawan. Pada masa yang sama, Al-Ala mengarahkan kabilah yang masih Islam supaya menunggu di setiap laluan bagi memburu musuh yang melarikan diri. Ada satu pasukan tentera musuh yang menyeberangi laut dengan menggunakan perahu dan kapal. Mereka menuju kawasan yang boleh menyelamatkan diri di daerah teluk itu. Kejor-kejor, satu pasukan musuh berjaya dengan perahu dan kapal pergi ke pulau. Dia Teluk Parsi ni banyak pulau. Pergi ke pulau. Al-Ala terus memburu musuh-musuh itu dengan menunggang kuda dan unta. Apabila melihat musuh menyeberangi laut di kawasan teluk itu, Al-Ala sekali lagi bermunajat dan berdoa kepada Allah SWT dengan menyebut beberapa kalimah dan memerintahkan agar para anggota tentera mengikutnya. Al-Ala berdoa bermunajat kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram, La ilaha illa anta ya Rabbana. Dia suruh ramai ikut. Ramai ikutlah. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang dalam kalangan mereka yang penyayang. Wahai Tuhan yang Maha Bijaksana. Wahai Tuhan yang Maha Mulia. Wahai Tuhan yang Maha Esa. Wahai Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Wahai Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tiada Tuhan yang sebenar malaikat Engkau sahaja, wahai Tuhan kami. Sebut perkataan ni, doa. Sebut perkataan doa. Dan ini molek kita jadikan permulaan doa kita. Molek ni. Apa aja permulaan doanya? Ya Rahman Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jalal wa Ikram, La ilaha illa ya Rabbana.
Lepas tu sebut apa nak minta pada Allah Ta'ala. Ni molek doa semaya hajat ke apa, jadikan permulaan. Sesudah al-ala dengan patah laksana daratan mengharungi lautan, diikuti oleh anggota tentera dengan berkuda dan menaiki unta. Mereka berjaya menentang musuh dan mengalahkannya, kemudian kembali semula ke pembekalan dengan selamat. Lepas doa, terjun ala laut. Tiba-tiba unta dengan kuda jalan atas air. Ni ya, ilmu jalan atas air. Ini karamah alat Hadrami. Nak pergi kapal, perahu tak ada. Orang Arab mana pada berenang. Dengan doa ini Allah terus suruh Arab mai ikut. Setelah berdoa, dia pun terjun dengan kuda dia. Kuda jalan atas air. Orang pun ikut mereka. Ikut siapa ada pula. Berjaya mengalahkan musuh, kemudian pusing balik semula atas air pula, naik ke darat. Ini doa dimakbulkan. Karamah Allah Hadrami radhiyallahu an berlaku. Kita baca dah dia apa belum sekarang. Ni sebab hati lah, ni hati lah, sebab hati dia. Dan saya pernah baca doa ni kepada orang kita yang hilang di Mekah. Hilang di Mekah. Saya baca doa ni, lepas baca doa ni bertemu dengan orang yang hilang itu. Ini doa ni ada berkat dia. Molek kalau ada apa-apa baca yang dicatatkan di sini. Tulis hafal molek. Satu karamah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Ia bersama mereka ikut serta seorang rahib padri Kristian yang terus memeluk Islam apabila melihat sendiri karamah yang berlaku. Tengok luar biasa jalan atas air, kuda dengan unta boleh jalan atas air. Padri masuk Islam. Padri Kristian masuk Islam. Melihat ini orang Islam ni. Ini luar biasa. Akhirnya bumi Bahrain dibebaskan daripada gejala murtad. Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu an membahagikan harta ghanimah mengikut hukum syarak. Kemudian diutuskan berita kemenangan berkhalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan melaporkan cara pembahagian harta ghanimah yang dilakukannya. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an sangat gembira menerima berita kemenangan dari Bahrain dan mengakui cara yang dilakukan oleh penglima Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu an. Berita di atas Abu Bakar sangat gembira. Pengajaran. Perkara yang berlaku di Bahrain mempunyai banyak persamaan dengan daerah yang lain. Wujud kumpulan Islam yang tidak terpengaruh dengan gejala murtad dan berperanan dalam mempertahankan Islam dan mengalahkan musuhnya. Situasi di Bahrain mempunyai beberapa keistimewaan tersendiri. Antaranya Raja Munzir bin Sawi radhiyallahu an yang beriman dan memerintah dengan adil dilupakan oleh sebahagian penduduk Bahrain setelah baginda meninggal dunia. Keadaan itu menunjukkan bahawa pengaruh dunia bersifat sementara waktu, merupakan hati orang yang tidak mendapat hidayah terhadap jasa Islam kepada mereka, lalu dengan mudah memilih jalan pintas sementara waktu di dunia sehingga sanggup menjadi murtad. Yang pertama, menunjukkan Raja Munzir bin Sawi yang adil, memerintah dengan adil, memerintah dengan baik. Patutnya rakyat syukurlah raja ni adil, raja baik. Raja tolong orang, bantu orang. Bila raja mati, orang murtad ikut murtad. Pasal apa? Nak pitih, nak benda. Lupa ke Islam. Hanya sebahagian sahaja yang tetap dengan Islam. Sebahagiannya murtad. Kenapa duk pandang ke dunia? Duk pandang ke Islam. Pandang ke dunia berlaku sampai hari ni pun. Islam tunjuk ke dia baik. Bila mari orang lain pula beri pitih, beri benda, ikut orang beri pitih, beri benda. Ini kelemahan manusia yang berlaku, imannya bergoncang. Hanya mereka dipelihara oleh Allah.
Ini pelajaran yang pertama yang kita dapat daripada Bahrain. Raja yang adil, yang baik, hanya segelintir saja Al-Jarud dan kampung dia, dan sedikit saja yang beriman, sebahagian lagi jadi murtad. Kenapa? Kerana kejual ke dunia. Yang kedua, terdapat dalam kalangan mereka ulama yang berjasa dan berperanan, iaitu Al-Jarud bin Al-Mu'alla radhiyallahu an, yang asalnya seorang padri. Kemudian beliau memeluk Islam dan tinggal di Madinah bagi mempelajari agama Rasulullah SAW daripada Rasulullah SAW sendiri. Selepas itu beliau pulang ke tanah airnya Bahrain. Itulah contoh ulama yang benar-benar menjadi pewaris para nabi, bukan hanya mengajar sahaja, tetapi mengajar ilmu dan berjuang. Al-Jarud seorang ulama yang jadi contoh teladan. Dia duduk di Madinah dekat Nabi wafat. Dengar kampung dia murtad, balik ke kampung. Selamatkan orang kampung, berjuang, berperang. Lapar, dahaga, mati ke? Matilah jawabnya. Mati di tangan Allah Ta'ala. Kalau tak mati, tak apa ajar dia tak mati. Allah ni seorang ulama yang berjuang. Kalau ikut nak selamat diri, tak usah balik lah, duduk di Madinah. Duduk situ je. Dok ni balik kampung dia. Kenapa nak selamatkan orang kampung ni daripada murtad? Dia sanggup balik ke kampung dia menghadapi bahaya orang murtad, selamatkan penduduk kampung, kena kepung, berlapar, berdahaga dan berjuang sehingga menang. Ini ulama yang jadi contoh. Yang ketiga, terzahirnya karamah, perkara luar biasa daripada orang-orang yang bukan Nabi dan Rasul. Adapun yang berlaku pada Rasul dinamakan mukjizat. Menunjukkan perkara luar biasa boleh berlaku pada orang yang bukan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dia nama mukjizat, kalau bukan Nabi dia namakan karamah. Ini karamah Ala bin Hadrami radhiyallahu an, yang berjaya berdoa di tengah padang pasir, mari air. Tempat tak ada air, mari air. Dan berdoa, tak ada kapal, tak ada perahu, boleh jemerah dengan kuda, dengan unta. Ini perkara luar biasa berlaku. Kalau Nabi, mukjizat. Nabi Musa pukul tokat laut, kakak laut jadi lorong, selamatkan pengikut dia Bani Israel. Firaun ditenggelamkan. Itu mukjizat. Ada Ala bin Hadrami ini karamah, dia bukan Nabi. Jadi karamah boleh berlaku pada orang biasa. Tuhan Allah pada orang biasa yang bukan Nabi, orang yang soleh. Tuhan terima makbul doa dia. Wallahu a'lam.